Masuk IPG kena tanam pokok rupanya. Alahai. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Jidin Sembang. Terima kasih kerana terus menonton video-video saya, terus menyokong video-video saya, dan share lah kalau ada kebaikan, ada perkongsian yang baik-baik, kita share, okay? Video kali ini adalah bertajuk belajar apa dekat IPG, subtopik ataupun versi pertanian, perkebunan, yang mana pengkhususan ni adalah untuk option RBT, reka bentuk teknologi, masa batch 2007 pra PSMP sampai 2019. Ada satu sem atau dua sem kita akan belajar pertanian, yang mana kita akan belajar tanam pokok, kita akan belajar hidroponik. Batch lain tak ada lah kan, matematik apa semua tak ada, tapi untuk RBT ada pertanian, yang mana dalam silibus RBT pun sebenarnya ada pertanian ataupun ada tanaman hidroponik. So dekat IPG kita belajar, setiap kelas akan diberikan satu kawasan, tapi kawasan tu agak terhad lah sebenarnya, tak besar mana pun, kecil je. Diberikan satu kawasan untuk buat pertanian, kawasan pertanian. Yang pertama, kita kena buat batas. Okay? Kami pun satu kelas turun petang-petang dengan lecturer masa tu, Encik Aziz, arwah Encik Aziz, yang mana arwah Encik Aziz ni lecturer yang seorang yang baik lah, sangat terbaik. Okay? Al-Fatihah kepada arwah Encik Aziz, semoga tenang di sana, ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Okey, jadi kami satu kelas turun ke tapak batas, masing-masing pegang alatan masing-masing. Ada pegang cangkul, macam-macam lah alatan-alatan pertanian kan. Kita gemburkan tanah untuk buat batas. Okey, lepas gemburkan tanah, kita dalam kumpulan masa tu ada biji benih dan juga ada anak pokok. Okey, biji benih dan juga anak pokok. Ada yang tanam menggunakan biji benih, ada tanam menggunakan anak pokok. Kemudian mana pokok yang menjala ke atas, memanjat ke atas, kita letakkan kayu ataupun pancang supaya pokok tu boleh memanjat. Contohnya pokok kacang panjang, kan? Kita letak siap-siap supaya nanti dia boleh panjat. Kemudian kita belajar juga untuk letak daun-daun kering ataupun habuk-habuk. Ada daun kering lah biasanya di atas tumbuhan-tumbuhan pokok-pokok baru nak naik ni, kita panggil sungkupan. Saya ingat lagi, sungkupan kan. Mana kita letak atas tu supaya dia nak elak daripada haiwan datang. Contohnya ayam datang tengok ada biji benih, pun dia makan. Habis. Kita pun pelik, apa hal pokok ni tak tumbuh-tumbuh. Rupa ayam dah makan kan. So kita letak sungkupan daun-daun kering untuk mengelakkan ancaman haiwan. Dan seterusnya kita juga belajar pengurusan, penyimpanan dan pengendalian alatan pertanian, yang mana kita belajar penggunaan cangkul, kita belajar penggunaan sudip tangan, penting pokok, kita panggil apa, saya tak ingat lupa lah, kan. Kemudian banyak lagi lah alatan-alatan pertanian, macam mana kita nak simpan lepas pakai, dan juga keselamatan. Keselamatan ni penting, sebab kalau kita nak handle murid sekolah rendah nanti, kan, murid ni bila dia pegang alatan, dia jadi lain tau. Kan, murid dia tahu benda tu cangkul, tapi dia tak pernah pegang cangkul. Sekali kita bahagi pegang cangkul, dia jadi excited lain macam tu. Sama juga dengan alatan sudip tangan. Kan, kalau dia tahu sudip tangan tu, tapi dia tak pernah pegang. Sekali dia pegang, kalau dia guna betul-betul tak apa, tapi kalau dia excited terlebih, dia buat macam-macam, bergurau ke apa, benda tu lah keselamatan yang kita kena tengok pada murid-murid kita nanti. So balik pada cerita zaman IPG tu, kita ada rutin. Kita buat jadual rutin dalam kelas. Okey, grup hari Isnin contohnya grup ni pergi siram pokok ataupun tengok pokok. Hari Selasa grup lain pula. Hari Rabu grup lain. Okey, tengok rutin tu, kita akan buat rutin untuk siram pokok, jaga pokok kalau pokok tu mati ke sebagainya, pokok tu ada apa-apa yang tak kena lah, kita buatlah sesuatu yang kita boleh buat kan. Dan juga kalau pokok tu berbuah ataupun sayur tu mengeluarkan sayur, mengeluarkan hasil, kita boleh petik. Jadi kita petik ni pertama, kalau kita zaman IPG dulu kita tak masak, tak ada masak dekat asrama. Okay, jadi kita ambil, kita bagi lecturer. Tapi kalau kita jenis duduk rumah sewa, kita boleh ambil lah masak rumah sewa. Tapi kebanyakannya saya rasa, yang saya ingat, kita ambil, kita bagi lecturer. Yang penting hasil dia tu kita rasa puas hati.
kan? Benda yang kita tanam, benda yang kita jaga berhasil. Itu yang kita nak sebenarnya. Yang kedua adalah penanaman secara hidroponik. Hidroponik ni masa kecil-kecil dulu saya pernah buat dengan mak saya sebenarnya. Mak saya buat hidroponik, tanam dalam cup kan, dalam cup atau bawah tu ada air. So dekat IPG ni kita refresh lagi sekali kan. Macam aku pernah buat benda ni dulu. So dekat IPG ni lebih detail lah. Yang mana campuran nutrien, air, kemudian kita kena guna span ataupun kapas yang sesuai. Sama juga di dalam kumpulan dan ada rutin. Dalam kumpulan ni kita bagi ahli lah. Okay, hari ni kau pergi tengok, esok kau pergi tengok. So ada rutin dan sayur yang kita boleh tanam tu adalah sayur berdaun batang lembut. Kita tak boleh letak pokok mangga kan, pokok yang keras lah, tak boleh. So kita kena letak pokok macam pokok sawi, pokok bayam, pokok batang lembut yang sayur yang senang lah, yang lembut. Lagi kita letak pokok yang batang keras, pokok mangga dalam tu macam mana nak tumbuh kan. So pokok yang batang lembut ni kita boleh letak dalam hidroponik. Sama juga apabila dia berbuah ataupun mengeluarkan sayur, kita rasa seronok. Oh, jadi kita buat ni kan, ada hasil. Dan kita bagilah pada lecturer yang selebihnya. Tapi secara keseluruhannya, pengajaran pertanian ni untuk kos RBT dia sangat membantu. Sebab kita kembali ke sekolah nanti, kita kena buat benda ni. Sama ada pertanian betul-betul yang ada kebun ataupun hidroponik, mana-mana yang sesuai. Tetapi ada beberapa sekolah yang ada kekangan, iaitu kekangan dari segi alatan, bahan, pembekal dan sebagainya. Kadang-kadang kita order benda lain sampai benda lain, benda tak cukup. Kita nak buat hidroponik dapat nutrien lain, nak kena buat ni. Jadi benda-benda macam tu akan menyebabkan berlakunya susahlah sikit nak buat kan pertanian tu. Tapi mana yang kita boleh buat, kita buat. Contohnya boleh bercucuk tanam dalam pasu ke apa yang kita boleh buat lah, ikut kreativiti dan kesesuaian di sekolah masing-masing kan. Jadi pengajaran dia kita juga terapkan kepada murid untuk buat rutin. Jangan kita cakap okey cikgu akan siram setiap hari. Tak, murid tak dapat something daripada benda tu. Giliran juga dalam jadual murid, aktiviti murid, okey hari ini kumpulan A siram, esok kumpulan B siram, esok kumpulan C dan seterusnya, rotate buat rotation, buat giliran. Barulah murid tu ada rasa disiplin, baru dia rasa seronok dan teruja apa hasil pokok dia. Sebab mereka semua terlibat. Kalau murid yang sama je siram, nanti murid tu yang akan rasa excited, murid tu yang akan rasa ini pokok aku ni, aku yang buat, aku yang tanam. Tapi bila satu kelas tu terlibat, satu kelas tu akan rasa seronok apabila pokok tu berbunga, berbuah ataupun sayur tu jadi kan, hasil. So ambil lah pokok tu, kalau boleh agihkan kepada murid-murid, bawa balik bagi family pun tak ada masalah. Tapi kalau nak jual kepada cikgu-cikgu, nak terapkan nilai keusahawanan, perniagaan pun tak ada masalah. Ikut kreativiti cikgu-cikgu masing-masing. Tapi murid akan seronok apabila dia tanam pokok, dia siram pokok, dijaga pokok, pokok berhasil, dijual pula pokok tu, dia akan seronok, serius. Jadi itulah penerapan daripada zaman IPG yang kita belajar pertanian ke sekolah, yang kita aplikasikan, yang mana tak dapat banyak, mungkin ada sikit lah benda yang sampai kepada murid-murid. Tapi silibus ni semakin tahun semakin berubah. Kejap tahun ni ada, tahun depan tiba-tiba tak ada. Lepas tu beberapa tahun wujud balik subjek ni, wujud balik subtopik ni. Tapi sebenarnya sebagai guru yang pernah belajar benda ni, kita kena sentiasa adapt kot kan, dengan benda-benda ni kan. Jadi kepada anda semua yang menonton, terima kasih. Tidak kisah sama ada anda calon IPG, student IPG, guru ataupun siapa-siapa saja yang menonton, semoga ada manfaat, semoga ada kebaikan, kita boleh kongsikan. Dan juga tak kisah anda option RBT ke apa ke, manalah tahu tiba-tiba kena mengajar RBT dan sebagainya, atau kena buat projek khas di sekolah, mungkin ada sedikit manfaat untuk anda yang boleh anda ikut lah kan. Jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa untuk video akan datang. InsyaAllah ada lagi video-video yang akan saya kongsikan. Teruskan like, share dan subscribe. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.